curve has equation. Equation dia apa sekarang? Equation dia adalah yang ini. Okay, find the equation of the tangent of the curve. This one is curve tau. Ni adalah curve. So, dia nak cari equation of tangent at point ini. So, kita dah dapat dalam bayangan kita. Sebenarnya, kita kena differentiate. Lepas tu, kita masukkan nilai 1 ni. Ingat je, differentiate. And then, masuk nilai 1. Kita akan dapat gradient. And then, kita baru form y and x plus c. Boleh? Kita cuba sekarang. Sekarang pula. Kalau kita nak differentiate ni, kita kena make sure dia jadi satu tingkat sahaja. Baru senang. So, cikgu ubah dulu. Cikgu tak buat apa-apa ya. So, cikgu cuma ubah sahaja. 5/2 x. Okay, sekarang baru kita differentiate. So, dy dx sama dengan negatif 4 x negatif 2. Tambah dengan berapa? 5/2. Ada betul? So, kalau dah betul, kita masukkan terus nilai 1 ataupun nak cantikkan sikit, boleh. Tak ada masalah. Kita buat x kuasa 2 tu jadi kat bawah. Boleh. Lepas kita dah dy dx, kita nak masukkan point 15. Kita ambil 1 je sebab ni nilai x dia. Kita masukkan nilai x akan jadi negatif 4/1 bagi 1 lah, tambah 5/2. Ok, so ini akan dapat jawapan berapa? Negatif 4 tambah 2/5. Dia akan jadi negatif 1/2. Itu dia punya gradient. Negatif 1/2 ke apa? Salah kira. Negatif 4 tambah 1/5. 1/5 negatif 3/2. Allahuakbar. Betul kan? 1/5. Ok, betul. 1/5. Negatif 1/5. So, kita buat je y mx plus c. Kita akan dapat gradient dia. Tak, dia cuma tangent tau. Dia bukan normal. Kalau normal, kita kena M1 dalam M1 sama dengan negatif 1. So, sekarang tak ada kena-mengena dengan normal. So, tak ada buat normal. So, dia akan senang lah. 3/2. X kita berapa? Y berapa? Kita ambil kita punya point yang ini. Ambil balik. 1. Ini jadi 5. Ini 1. Boleh. So, akan jadi tambah C. Kita akan dapat nilai C. Negatif 3/2. 1/5 bawah sana jadi 6/5. 6/5 akan jadi 13/2. Positif kan? So, positif tak ada masalah. So, equation last dia adalah negatif 3/2x tambah 13/2. So, khalas. Siap. Tak ada masalah. Soalan ni direct. Ok, kita pergi soalan seterusnya. 17. Kita padam yang atas ni mengganggu pemandangan kita. Ok, given that 2 log y, 8 log xy expressed in term of x. Ok, sekarang ni kita kena, first kali kita kena chain base. Kamu kena decide sendiri, kamu nak chain base yang mana satu. Itu yang utama. So, sekarang ni, cikgu nak chain base yang ini boleh. Nak chain base depan pun tak ada masalah. Jawapan tetap sama. Cikgu pilih yang belakang. Boleh. So, yang depan cikgu tulis balik semula. Tak ada masalah. Yang belakang sahaja cikgu chain base. Nak bawa ke depan ke belakang sana ke? So, cara dia kena bawa ke tak? Nak kena angkat 8 ke tak? Itu yang masalah dia sekarang. So, sekarang ni cikgu nak naikkan. Log. Naiklah, teruskan. Bolehlah. Cikgu ubah dulu lah. Log xy kuasa 8. Betul. So, cikgu ubah, cikgu tukarkan jadi log y. Log, ni hati-hati ya. Y 8 bahagi dengan log yx. Ini cikgu biarkan log yx. Okey, sekarang atas kita dah dapat. Atas ni adalah 8. So, cikgu dapat 8 over log yx to log yx. Ini cikgu nak guna method apa? Let ataupun assume. Boleh tak? Sebab cikgu tengok ramai student yang masih lagi tak nampak kalau macam ni. Kalau dia nampak macam critical sikit, kita boleh terus assume dia. Apa yang kita nak assume disebabkan nama saya H bermula dengan huruf H, cikgu let ataupun cikgu assume log yx sama dengan H. So, sekarang kita boleh tukar dekat sini. 8H, 2H. Boleh? So, cikgu buat macam biasa, kaedah linear. 2H kuasa 2 akan jadi 8. So, cikgu bahagikan H kuasa 2 sama dengan 4. So, dapat berapa tu? Tekan 8 bagi 2, 4. So, H. So, dia akan dapat H sama dengan negatif plus minus 2. Lepas tu nak buat apa? Belum lagi siap ya. Ini kita dah let. Kita kena masukkan balik. Log. Log yx. Boleh. Sama dengan positif 2. 1. Cikgu buat satu lagi. Log yx sama dengan negatif 2. Boleh. So, kita boleh buat terus anti-log. Y kuasa 2 sama dengan x. So, satu lagi kita boleh y kuasa negatif 2 sama dengan x. So, dekat sini ada dua jawapan yang kita boleh ambil. Dia nak x in term of y kan? So, kita tengok. Dah betul dah lah. Itulah kelebihan dia kalau kita ambil yang nombor 2 ni. Kita tukarkan yang ni, kita akan dapat direct. Kalau kita ambil yang ni, dia akan terbalik, kita kena tukar lagi. So, banyak kerja lagi sebenarnya. Okey, harap boleh faham yang itu. So, kita terus sahaja pergi nombor 18. Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebab soalan ni, kita tengok, ini adalah indices logarithm, right? So, bila jadi macam ni, kita nampak aja simbol tolak. Cikgu selalu cakap, kita factorize sahaja. Okey, factorize macam mana? Yang factorize ni yang selalu orang tak nampak sangat. So, sekarang ni, apa yang kita perlu buat?
Boleh ke dia factorize nanti? Kita cuba dulu, boleh? Cuba dulu. Cikgu bawakan 16M di sini. Cikgu tolak lah sebab dia ada M, cikgu bawa pergi sini. Tinggalkan 4 sorang-sorang ke sana. Tak cantik lah, kita bawa pergi sana lah. Sebab dia negatif kan. So cikgu bawa yang ini pergi sini, yang ini pergi sini. Boleh? So akan jadi 4M plus 1. Boleh? Tolak dengan 16M sama dengan 4. Okey, cikgu Hafizah cakap bila nampak ada tolak, nak kena factorize. Cuba kita factorize. Boleh ke kita nak keluarkan 4M? Cikgu tukar lagi lah, takut tak nampak. Cikgu buat 4M plus 1 tolak 4 2M. Betul Setuju yang ni? Yang ni tukar jadi macam ni. Setuju? Okey, kita teruskan lagi. Kita nak factorize 4M. Kita nak keluar lah. So ini akan jadi 4 1. Betul? 4M darab dengan 4 1, dia akan jadi tambah. Bila base sama, dia boleh tambah. Dia akan jadi 4M plus 1. Dah betul. So sebelah sini yang tak boleh. Macam mana kita nak buat? Tak boleh. Sebenarnya bila kaedah factorization ni tak boleh, kita boleh juga guna kaedah apa? Ini kaedah ni. Cikgu padam semua sekali. Kita boleh guna kuadratik. Kalau tak boleh factorize, kita guna kaedah kuadratik. Macam mana kuadratik? Kuadratik ada kuasa 2. Okey, sekarang ni cikgu nampak, cikgu tukarkan. Cikgu tukar jadi 4 2M, betul? Cikgu bawa semua sekali pergi sini. Kita nak cari kuadratik, kita tekan kalkulator. Senang. So cikgu tolakkan dengan 4M tambah 1. Boleh? Faham yang tu? Tambah dengan 4 sama dengan kosong. Dekat sini kita nampak ada 2M M1. So sebenarnya cikgu boleh buat macam ni. 4M 2 sama tak? Sama. So yang ni pula jadi berapa nanti? Yang ni cikgu boleh buat 4M darab dengan 4. 1. Betul? Tambah dengan 4. Kalau tak nampak juga dekat sini, kita boleh gunakan kaedah assume tadi. Kalau tak nampak, kadang-kadang orang nampak, kadang tak nampak. Ni cikgu bagi tahu kalau orang tak nampak. Still lagi sebab nama saya H. Saya buat lagi H kuasa 2 tolak 4H. Nampak tak? Bentuk apa yang kita dapat? So kita akan dapat bentuk kuadratik lah cikgu. So bila kuadratik kita boleh factorizekan. Boleh nak tekan kalkulator pun boleh, tak ada masalah. So boleh tekan terus, dapat A dia 1, B dia adalah negatif 4, C dia adalah 4. Kita akan dapat jawapan H minus 2 dan H minus 2 equal to 0. So H sama dengan 2. H sama dengan 2, kita tukar balik semua dah sebab kita dah assume. Kalau kita tak assume tak apalah, ni kita assume 4M equal to 2. So dia nak cari nilai M. So macam mana nak buat? So yang ini dia boleh guna kaedah log. Siapa yang suka pakai kaedah log, cikgu kalau nampak macam ni, cikgu cuma pecahkan saja. 2 kuasa 2M sama dengan 2 1. So 2M sebab dia dah sama, since dia punya ni dah sama. Siapa yang nak pakai kaedah log boleh juga, tak ada masalah. Ni cikgu nak nampak lagi simple dah dan genius sikit. So cikgu buatlah macam ni. So dapat M sama dengan half, 0.5 or 1/2. Boleh? Harap semua okey, tak ada masalah. Ingat, bila tak boleh pakai kaedah faktorkan, factorize tak boleh, kita boleh guna kaedah kuadratik. Ini kena faham. Kalau tak faham, tak boleh jawab. Okey? Seterusnya, kita pergi kepada soalan nombor 19. Dia kata, ini term pertama dia, ini term kedua dia, ini term ketiga dia adalah 3 consecutive of arithmetic. So, this one is AP. AP means kita tolak kan? T2 tolak T1. T2 tolak T1 sama dengan T3. T3 tolak T2. Ada betul? Ada betul. So kita buat je lah, senang je. T2 berapa? Cikgu buat dengan kelajuan angin sebab soalan ni nampak macam simple, dia tak ada masalah. Kita buat dulu slow-slow. T3 2 sin theta minus 2 cos theta. Sekarang nak buat apa cikgu? Jangan risau lagi. Apa yang kita perlu buat adalah kita relax dulu. Kita tengok cos dengan cos. Boleh bawa pergi sana, boleh bawa pergi sana. Nampak tak? So ini akan jadi 4 cos theta. Yang sini 2 tolak dengan tambah dengan 1 akan jadi 3 sin theta. So kita pergikan sebab dia kata suruh show tangent. Tangent ni sama masuk apa? Sin over cos kan? So kita janganlah bawa jadi cos over sin. Kita bawa yang ini pergi belah sana. Boleh. So kita bawa nombor bagi sini, kita akan jadi 4/3. Cikgu akan dapat macam ni. Sin theta sama dengan cos theta. Boleh ke tidak? So kita akan dapat jawapan tangent theta over 4/3. So dia adalah, dia suruh show. Shown. Jawab macam ni. Shown sambil tersenyum. Boleh. Tak ada masalah kot. 19 pun agak simple dan senang. Cuma kena biasakan jawab soalan. Sebab kita pernah jawab soalan tu dulu-dulu. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 20. The sum of the first n term of arithmetic progression is, ini dia punya equation. Ni sum ya. So sekarang ni find the sum of 5 term. 5 term, first 5 term masuk je lah 5. Senangnya kan. So kita masukkan. Cikgu masuk terus ya. S5 5/2 3, berapa 5 kan? 3, 5 tambah 1. Boleh dapat ini. So dalam ni kita buatlah 15 tambah 1 16. So 16 jadi 8 40. Ini soalan A dah siap. Ingat soalan B.
the fifth term. Dia nak term yang kelima. So guana. Okey, dia ada banyak cara juga, tapi cikgu lebih prefer cari macam ni. Okey, kalau cikgu masukkan 1 dalam ni, bermaksud dia adalah S1. S1 sama dengan T1. So cikgu boleh dapat dah T1 dia. Lepas tu kalau lepas tu kita boleh cari S2 pula. Okey, cikgu suka cari macam tu, cikgu boleh nampak sendiri. Tapi ada juga cara lain sebenarnya, boleh ikut mana-mana. So sekarang ni cikgu buat S1, cikgu buat S2. S2 ni bukan term kedua ya, ini bukan term kedua. Dia adalah T1 tambah T2. Boleh faham? So kita buat macam ni, S1 sama dengan 1 per 2, 131 tambah 1. Dia akan jadi berapa dekat sini? 4 bagi 2, 2. So kita akan dapat 2 dekat situ. So kita boleh terus jawab untuk S2. S2 tadi 2 bahagi 2, 3, 2 tambah 1. So dapat 1, 6, 7. So 7. Term pertama dia A, kita terus tulis adalah 1. Term kedua dia bukan 7 ya, dia adalah 7 tolak dengan 2. 7 tolak 2 jadi 5. So difference dia adalah berapa ni? 4. Betul ke cikgu kira ni? 5 salah kira ni punya. 6 tambah 1. 6 tambah 1, 7. S2 sama dengan 7. This T2. Okey, T2 dia adalah berapa? T2 dia adalah 5. Faham tak 5? Maknanya term pertama tambah dengan term kedua akan dapat 7. Itu maksud dia. Term pertama dah 2. So tambah dengan T2 sama dengan 7. So T2 sama dengan 5. Bila T2 5, ni tengok tulisan term 1 2. Term 1 2 ni 2 lah. Term 1 2. Cikgu pun apa ni? Term 2 dia adalah 5. So different dia adalah tolak lah, jadi 3. Lepas tu barulah kita cari Tn dia. Dia nak T5. Cikgu boleh guna A plus N minus 1 D. Betul. So cikgu masukkanlah 5 tolak 1 teruslah. Boleh tak nak lah, kita buat formula je lah dulu. Aduh, takut tak cantik kan. So dia buat T5 sama dengan A berapa? 2 tambah N tadi berapa? 5 tolak 1 4. Setuju? Dia adalah 3 12 14. Okey, boleh faham yang tu? Boleh tengok ada juga cara lain, jawapan sama pun boleh betul juga. Okey, tak ada masalah, kita teruskan sahaja. Okey, diagram 6 shows a variable x and y are related to equation. Ini dia punya equation. This one is non-linear. Cuba dah tahu dah soalan ni apa. Ini non-linear. Nak tukar kepada linear, itulah soalan dia selalu, sebab dia ni adalah topik linear law. Sebab nasihat cikgu, tips cikgu, bila kita nampak sahaja, nampak apa? Nampak bulan? Tak. Nampak sahaja soalan, kita kena tahu topik apa, baru memudahkan kita. Itu sebenarnya tips yang pertama nak jawab. Sebab cikgu dapatan cikgu tengok student ni, dia masuk je dia blank, dia tak tahu nak mula macam mana. So kita sebelum mula, kita kena baca bismillah dulu. Lepas tu kita kena tahu dia topik apa, baru kita boleh jadi lebih berjaya. Okey, kita teruskan. So ini macam biasa cikgu akan tukarkan. Dia nak tukar jadi apa? Tengok dia punya ni axis ni, y axis ni, axis ni tukar jadi tu. So cikgu tukarkan, y tu akan jadi log 2y. Betul. So ini akan jadi x log 2a minus log 2h. So cikgu cantikkan sikit, cikgu letak log dekat depan lah, log 2a. Boleh, 2a. Cikgu letak x kat belakang dia, cikgu buat log 2h, log 2y. So inilah dia punya, dia suruh convert dah. So kita dah convertkan dah. Inilah dia bentuk pada linear form. So this one is, jangan ambil pen lain. This one is y besar tak? Y besar, kita buat y besar. Sini adalah m, sini adalah x, sini adalah c. Boleh? Dia nak find share m. So selalunya kita dapat buat soalan ni, kita terus buat macam ni. M sama dengan log 2a. Okey, satu lagi kita buat c sama dengan negatif log 2h. Boleh? So log ini dia akan jadi log 2/3 m. So m sama dengan berapa? 3. Boleh dapat ke tidak? M sama dengan 3. M sama dengan 3 pula. M sama dengan 3. Tapi M ini adalah 3. Soalan dia apa? Soalan dia nak gradient. Betul, M adalah 3. So kita kena tengok daripada kita punya M kita ni dengan M ni. Sebenarnya M dengan ni, contohlah kita ubahlah nombor ni. Sebab dia sama, kamu keliru tu jawapan dia ni, bukan? So ini adalah gradient yang ini. So ini kita kena kira balik gradient dia. Bayangkanlah kita ubahlah M ni jadi H. Kamu tak nampak. Sebenarnya dia nak H, bukan nak M ni. So kita dah dapat sebenarnya dia punya gradient adalah itu. So kita boleh buat H minus 2 over 4 minus 0. Boleh? So sama dengan 3, itu maksud dia. So nanti kita akan dapat H sama dengan 14. So sebenarnya H itu adalah M lah. Sebab kita menggunakan M juga. M adalah gradient. Dia saja je nak kelirukan kita dekat situ. Boleh faham yang tu? Boleh kan? So kita terus jawapan. Ini adalah y-intercept. So dia punya y-intercept adalah 2.
So 2 sama dengan negatif log 2H. Boleh tekan anti-log pun boleh. So nanti kamu akan dapat jawapan H sama dengan 1/4. Boleh 21, tak ada masalah. Kacang. Boleh? Boleh kan? So kita terus pergi kepada soalan seterusnya. 20. If y sama dengan yang ni, find dy dx, hence dy dx when x sama dengan negatif square root 3. So senang. So sekarang dia suruh kita differentiate sahaja dan kita masuk nilai. Boleh. Sekarang kita nak differentiate yang atas, cikgu nak auto sikit boleh? Cikgu tak nak ada square root tu. Dia macam susah untuk cikgu buat. So jadi 1/2. Boleh yang tu? Okey, itu tak ada masalah. So sekarang ni kita tengok balik semula. Kita buat u, v, u prime, v prime. So kita ambil ini sebelah sini, yang ini akan jadi sebelah sini, dan sini akan jadi sebelah sini. Boleh v1 plus x kuasa 2 Allah setengah. So kita differentiate, ni akan jadi 1. Ini differentiate, tolong differentiate elok-elok, salin balik semula. Ini akan jadi setengah, tolak 1 jadi negatif setengah. Ingat dekat dalam belum lagi, jangan salah, 2x belum differentiate lagi. So tukar pangkal. So cikgu buat macam ni, so akan dapat macam mana ni? X, apa yang tinggal ni? X yang darab ni, kita buat product rule. Darab dan tambah, sebab dia adalah product rule, kita darab dan tambah saja. Boleh darab dan tambah saja. So yang ni darab dengan ni dulu. So akan dapat x, kita salin balik semula, 1 tambah x kuasa 2 negatif setengah, x lagi 1, so x kuasa 2. Boleh. So tambah dengan salin balik semula, x kuasa 2. Alright, dah settle macam ni. Sebab dia dah bagi nilai, kita masukkan terus, tak payah kita cantikkan pun. So kita buat macam ni saja. Ni cikgu buat cikgu salin dulu bagi kamu nampak. Walaupun kuasa 2 tu ada yang dah nampak kan, kita boleh jadikan dia 3 sahaja. Tak apa, kita buat dulu. Alright, boleh. So kita ambil pen lain. Ini sama dengan 3. 1 tambah 3 negatif 1/2. Tambah sini 1 tambah 3 setengah. Dia akan jadi 3, 4 negatif setengah. Sini akan jadi 4 setengah. 4 power setengah, kita akan dapat 2. So cikgu akan tambah 2 belah sini. Sini akan jadi, cikgu cantikkan sikit, jadi 1/2. 3. So 3/2 tambah 2. Jadi berapa? 3/2 tambah 2. Boleh 3/2 tambah dengan 2. So akan dapat jawapan 7/2. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh kan? Tak ada masalah pun untuk soalan ni. So kena master yang product rule. Cuma masukkan sahaja nilai. Yang paling penting dekat sini adalah ini, jangan lupa ya, 2x ni jangan lupa, 2x ni. So ramai yang terlupa terus tak dapat jawapan. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh ya? Okey, kita soalan nombor 23, dia kata differentiate yang ini. So bila differentiate respect to x, so kita differentiate dulu boleh? Boleh ke tidak? So boleh ya. Sekarang ni kalau differentiate senang, kita kena pecah dulu. Contohlah kita buat y sama dengan 3x kuasa 2, kita pecah. X 4 square root x over x, betul. So kita pecahkan, kita akan dapat berapa? Y sama dengan 3x tolak 4 x, ni setengah kan, setengah, ni setengah kan, ni setengah, setengah tolak 1 jadi negatif setengah. Dapat macam ni. Okey, boleh nak cantikkan sikit jadi 3x. Okey, tak payahlah, kita terus jadi differentiate. Nak cantikkan macam mana lagi pun boleh, tak kisah juga. So cikgu nak differentiate terus lah, senang. So ini jadi 3 tambah ni jadi positif kan, positif, ni negatif, negatif dengan positif, ni akan jadi positif 2x negatif 3/2. So ini jawapan cikgu yang pertama. Yang soalan kedua ni senang, dia kata find the value yang ini. So kalau kita nak gunakan kaedah kita samakan dengan yang awal tadi, dia sebenarnya agak rumit nak difahami oleh student sebenarnya kan, sebab dia level tinggi sikit. So cara yang pertama sekali, kita differentiate biasa, boleh tak? Boleh tak? Maksud cikgu differentiate biasa? Maksudnya kita buat macam ni. Cikgu tarik tepi ya. Cikgu buat negatif 1 sampai 9, 3x kuasa 2, 2x kuasa 2 tambah 2, cikgu pecahkan. Boleh? Faham tak ni? Cikgu differentiate biasa sahaja. So nanti cikgu fokus kat sini, kita akan dapat berapa? Range 1 sampai 9, 3/2 dx tambah dengan sini boleh cancel, dapat 1/9. Sini sama juga, 2 boleh cancel. So setengah tolak 2 jadi negatif 1/2. So kita boleh dapat negatif 3/2. Boleh? Yang ni kamu tekan sahaja calculator, kamu boleh dapat jawapan. Dan yang mudah lah cikgu tunjuk kat kamu. So tekan calculator yang sebelah sini, akan dapat 12 tambah 4/3. Nanti kamu akan dapat jawapan 12 tambah 4/3, dapat 40/3. Boleh? Soalan ni kena hadam betul-betul. Kalau nak bagi faham yang tu, takut kamu tak boleh faham. Cikgu tak tahu macam nak menyampaikan dia, tapi it's better dan tak ada langsung lah. So ini adalah jawapan yang terbaik.
Okey, kita pergi kepada soalan nombor 20 berapa ni? 24. So kita boleh buat soalan ni. So kita salin dulu soalan. Ini adalah trigonometri. So cikgu ambil pen merah. Kita buat 5 tangent 2x sama dengan sec. Cikgu salin soalan dulu ya. Tambah 3 tan x. Okey, dah settle yang tu. Cikgu nak buat apa ni? Cikgu nak pecah dulu boleh? Kita nak pecah sec ni. Sec ni sebenarnya sama dengan 1 plus tangent square x tambah 3 tan x. So 5 tan square x. Oh, nampak semua dah tangent. So tak ada masalah lah. Nampak lagi senang. So cikgu buat terus. Akan jadi, cikgu bawa sini, tolak 1 akan jadi 4 tangent square x. Tolak 3 tangent x. Tolak dengan 1 sama dengan kosong. Kita guna kuadratik. Nanti kamu akan dapat jawapan. Sini tangent juga. Sini pun tangent. Sini kurungan. Tolak sini. Kita akan dapat 1 dengan 1 4. Kita dapat macam ni. Tambah 1. So kita akan dapat jawapan nanti macam mana. Kita cuba tukar pen lain. Tangent x sama dengan 1. Sini akan dapat tangent x sama dengan negatif 1/4. Boleh? Boleh ke tidak? Tangent x sama dengan 45. Kita tengok dekat mana dia positif. Add sugar to coffee. Positif dekat mana? Sini dengan sini. So kita tambah sini 45. Sini 45. So the answer is supposed to be 45 and 2 to 5 untuk belah sini. Untuk belah sini pula kita boleh buat. Kita akan dapat inverse tan 1/4. Kita akan dapat berapa? Sekejap, cikgu tekan kalkulator dulu. Inverse tangent 0.25 akan dapat 14.03. So 14.03 kita buat kat sini. Dekat mana tangent negatif? Kita baliklah sini 1, sini 1. Sini adalah 14.03, sini adalah 14.03. So kita dapat x tu maknanya dari sini kita gerak satu ke sini dan satu lagi ke sini. So kita akan dapat dua jawapan nanti. So jawapan dia adalah 165.96 dan juga 345.94. So kita boleh buat conclusion dekat bawah ni. So the answer paling kecil 45 and then 165.96. Lepas tu 225 and then last one is 3545.94. Boleh? Ini sangat senang. So kita terus pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, diagram. Selalu diagram. Diagram 7 show the two sector. Ini dengan ni common K. Ini 3K, ini K. So sini adalah 2K. Betul? Ni K tambah 2K jadi 3K. Okey, so dah settle yang tu. The value of K, dia nak value of K, area of shaded region sama dengan ini. So yang ini cikgu boleh buat macam mana? Kita boleh buat macam ni. Kecil sikit, cikgu buat sebelah sini ya. Maknanya dia dah bagi 13.09. So bermaksud kita cari area yang besar 1/2 R square theta yang besar tolak dengan R square theta yang kecil. Boleh? So yang besar berapa radius dia? Kita dapat 3K. Betul, 3K kuasa 2. Theta dia berapa? Theta 75. 75 nak dalam radian. So kita tukar dulu. Pi 180 kita akan dapat jawapan 1.309. So cikgu masukkan 1.309 tambah dengan 1/2 yang ni R dia berapa yang ni? 2K kan? 2K kita dapat 2K yang ni. Yang kecil. Yang kecil 2K. Theta dia pun sama. Ni kuasa 2. 1.309. Sama dengan 13.09. Boleh cikgu nak keluarkan yang sama. Cikgu nak factorize. Cikgu factorize yang ni dengan yang ni. Cikgu kasih keluar. Cikgu ambil pen lain lah. 1/2 1.309. Cikgu buat 3K kuasa 2. Tolak akan tambah. Ni salah tadi. Tak laju sangat kan? So ni kita buat dulu. Tolak 2K kuasa 2. 13.09 kita selesaikan. Ini bawa di sini. Kita akan dapat 20. Sini akan jadi 9K jangan biarkan. Nanti salah. So akan dapat 5K. So dapat K sama dengan 4. K sama dengan 2. Plus minus kan. Tapi takkan ada minus. Kita ambil positif lah. Okay, the answer in the settle perimeter. So perimeter kita ambil yang berlorek kan. Perimeter of shaded region. So kita akan ambil yang ni. Satu yang besar. Yang kecil. Lepas tu kita tambahkan dengan sini. Dengan sini. Sini berapa? K sama dengan 2. So tambah dengan 2. So tambah dengan 2. Kita spare kat situ lah. Tambah dengan 2. Tambah dengan 2. Boleh. Yang depan tu. Kita nak ambil apa? SR theta kan. SR theta untuk yang besar. R theta untuk yang besar. Tolak. R tambah lah. Tambah. R theta untuk yang kecil. Boleh? Boleh nampak tak apa yang cikgu cuba sampaikan? So yang besar berapa dia punya R radius? Tadi kita dah tahu dah 3K. 3K maknanya K sama dengan 2. So akan jadi 6. So 6 theta dia tetap sama 1.309 tambah radius yang untuk yang kecil berapa? 2K kan? Jadi 4 lah. 1.309 tambah dengan 4. So nanti kamu akan dapat jawapan 17.09.
Boleh? Alhamdulillah kita dah habis perlis paper 1, nanti kita akan sambung dengan paper 2. Boleh? Okey. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk semua daripada diri saya ini. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.